Okey, hari ini kita akan pergi kepada quadratic inequalities. So, sebagaimana yang kita tahu, quadratic ni adalah dalam bentuk ax square plus bx plus c. So, inequalities dia kita boleh tulis sebagai greater than or equal, less than or equal. Dan cara untuk selesaikan quadratic inequalities ni, kita akan gunakan method table of sign sahaja. Okay, so kita pergi kepada example 6. Soalan yang pertama iaitu A. 3x times x minus 5 less than or equals to 2 times 2x minus 3. So, itu adalah soalan A. So, yang pertama kita kena buat adalah kita akan expand. Okay, so kita akan dapat 3x square minus 15x less than or equals to 4x minus 6. Okay, kemudian kita akan pindahkan yang right hand side ini ke left hand side. Okay, so kita akan dapat 3x square minus 15x minus 4x plus 6 less than or equals to 0. So kita akan dapat 3x square minus 19x plus 6 less than or equals to 0. Kemudian kita akan tekan calculator untuk cari dia punya root. So A adalah sama dengan 3, B adalah sama dengan negatif 19, C adalah sama dengan 6. So bila kita tekan calculator, kita akan dapat x equals to 6 and also x equals to 1 over 3. Kemudian jangan lupa satu step di sini iaitu x minus 6 and 3x minus 1 less than or equals to 0. Okey, so untuk table of sign kita akan buat macam ni. Okey, kita ada nombor apa? Kita ada nombor 1/3, kemudian kita ada 6. So pastikan yang kecil di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan. Kemudian kita akan buat table. So buat macam ni. Kemudian satu lagi macam ni. Kemudian macam ni. So sini kita akan namakan dia adalah interval. So interval apa? Baik, kita ada 3 section. 1, 2, 3. Untuk section yang pertama ni, dia adalah daripada negatif infinity sampai 1/3. Okey, untuk bracket di sini ni, kita tengok kita punya equation ada equal kan. So bila ada equal, dia akan jadi included. Kemudian dekat sini, dekat section yang kedua, dia akan jadi 1/3 sampai 6. So ini included, di sini pun included. Sebab kita punya equation ni ada equal. And then section yang ketiga ni akan jadi 6 sampai infinity. Ini included, infinity always open. Okay, so untuk next step, okay, kita akan ada table lagi. So di sini kita akan letak kita punya root. Okay, sini kita ada 2 root sini. So dia akan jadi x minus 6, 3x minus 1. Dan di bawah sekali kita akan salin balik semua sekali ni. Dia akan jadi x minus 6 times 3x minus 1. Okay, so bila dah siap jadual, nak buat apa? Baik, kita tengok dekat section yang pertama. Range dia adalah daripada negatif infinity sampai 1/3. So pilih satu nombor. Okay, pilih satu nombor yang berada dalam range ni. So nombor yang berada dalam range ni adalah kosong. Okey, kita boleh ambil kosong. Kemudian apa nak buat? Kosong ni kita akan masukkan dalam term ni dan juga term ni. Okey, dan kita tengok dia punya sign. Okey. Kemudian tengok sign. So katakan saya ambil x minus 6 dulu. So bila masukkan kosong, kita akan dapat kosong tolak 6, which is equal to negative 6. So dia punya sign adalah negatif. So saya akan letak negatif kat sini. Ok, 3x minus 1, bila masukkan kosong, kita akan dapat sama dengan negatif 1, which is negatif kat sini. So sekarang ni, untuk row yang ketiga ni, dia adalah x minus 6 times 3x minus 1. So apa yang kita buat adalah, kita darabkan sign ni. Ok, dan sign ini. So negatif darab dengan negatif akan dapat positif.
Kemudian untuk section yang kedua ni, kita pilih satu nombor yang berada di antara 1/3 dan 6. So, nombor yang kita akan guna mungkin kita boleh gunakan 5. So, x minus 6, okay, untuk term ni dia akan jadi 5 tolak 6 which is equals to negative 1. So, negative. So, saya letak negatif kat situ. Kemudian 3x minus 1, saya letakkan nombor 5. Okay, tolak 1 sama dengan 14 which is positif. So, positif. So, sekarang ni negatif darab dengan positif akan dapat negatif. Kemudian untuk range yang ketiga ni, okay, 6 sampai infinity. So, nombor apa yang kita boleh guna? Mungkin kita boleh gunakan nombor 10. So, untuk x minus 6, dia akan jadi 10 tolak 6. So, sama dengan 4. Kemudian 3x minus 1, kita akan dapat apa? 3 times 10 minus 1 equals to 29. So, dua-dua ni positif. So, saya akan dapat positif kat sini, positif kat sini. So, positif darab dengan positif akan dapat positif. So, selesai untuk table kita. So, untuk jawapan kita tengok dekat kita punya inequalities ni. Dia nak less than 0 kan? Less than 0 bermaksud kita nak yang negatif. Less than 0. Okay? So, kita akan pilih yang mana? Okay, so kita akan pilih yang ini. Okay? So, sekarang ni jawapan kita hanya salin balik saja yang ini. Okey, dalam bentuk interval form dia akan jadi 1/3 sampai 6 included dua-dua. Dalam bentuk solution set dia akan jadi okey, x is such that okay, 1/3 ini x, ini 6 braces. Kemudian ini less than or equal, ini less than or equal. Okey. So, kenapa ada equal kat sini? Sebabnya di sini ada equal. Okey, selesai untuk soalan A. Baik, kalau tak faham lagi kita tengok untuk soalan B. Baik, untuk soalan B kita ada 6 minus 7x minus 3x square. So, saya rearrange 3x square minus 7x plus 6 less than 0. Saya tak nak ada negatif dekat depan sebab nanti ramai yang akan buat silap. So, apa yang saya akan buat adalah saya akan darab dengan negatif 1. Baik, saya akan terangkan dulu kenapa saya darab dengan negatif 1. Okey, silap dia kat sini. So, tolong ambil nota. Okey, tolong take note. So, katakan saya ada negatif 3x square minus 7x plus 6 equals to 0. Baik, ramai pelajar dia akan terus tekan kalkulator. So, A dia akan jadi sama dengan negatif 3. B adalah sama dengan negatif 7. C adalah sama dengan 6. So, kita akan dapat jawapan dia adalah X sama dengan negatif 3. Dan juga X adalah sama dengan 2/3. So, bila kita tulis dalam bentuk vektor, dia akan jadi X plus 3 times 3X minus 2 equals to 0. Okay, so ini yang biasanya ramai pelajar buat. Baik, cuba kita tengok balik. Kalau kita expand yang ini, kita akan dapat balik tak equation yang atas ni? Tak dapat kan? Sebab negatif dia hilang. So, untuk betulkan kita punya jalan kerja ni, sepatutnya kita kena letak negatif dekat depan ni. Tapi ramai pelajar yang lupa benda ni. Okay, ramai pelajar yang lupa benda ni. So, untuk elakkan benda ni, biasanya saya akan darab dengan negatif 1. Okay, so mistake ni tolong ingat betul-betul. Okay, ini ramai pelajar yang akan buat kalau dia tak take note. Baik, so kita pergi kepada soalan kita. Bila dah darab dengan negatif 1, kita akan dapat 3x square plus 7x minus 6. Okay, bila darab dengan negatif 1, sign akan berubah. Kemudian barulah kita tekan kalkulator. So, tadi kita dah dapat dah kita punya jawapan. X adalah sama dengan negatif 3 dan X adalah sama dengan 2/3. Okay, 2/3. Kemudian jangan lupa step ni, X plus 3 times 3X minus 2 greater than 0. So, bila dah dapat dua nombor tu, kita boleh buat kita punya table. Okay, sini adalah negatif 3 yang kecil. Kemudian besar sikit adalah 2/3. Kemudian kita buat macam ni. Okay, so sini kita akan tulis interval.
Okey, kemudian sini adalah negatif infinity sampai negatif 3, included ataupun not included. So bila kita tengok kat sini tak ada tanda equal, so dia akan jadi not included. Kemudian negatif 3 sampai 2/3 not included, 2/3 sampai infinity not included. Okey, kemudian di sini kita akan letak kita punya salah satu faktor ni, iaitu x plus 3. So saya akan letak kat sini. Kemudian untuk row yang kedua, saya akan letak second factor 3x minus 2. Kemudian untuk row yang ketiga, saya akan letak x plus 3 times 3x minus 2. Kemudian kita akan ambil satu nilai daripada section yang pertama ni. Katakan saya ambil negatif 5. So bila masukkan dalam kita punya faktor ni, okey, kita akan dapat apa nilai dia? Negatif 5 tambah 3 sama dengan negatif 2. So kita akan dapat negatif situ. Kemudian untuk row yang kedua ni, 3 darab negatif 5 sama dengan negatif 15. Negatif 15 tolak 2 sama dengan negatif 17. So jawapan dia negatif. So negatif darab dengan negatif akan dapat positif. Okey, untuk section yang kedua ni, saya akan ambil nombor yang paling senang adalah kosong. So dekat sini kita akan dapat dia punya nilai dia adalah 0 tambah 3, so sama dengan positif 3. So sini adalah positif. Kemudian untuk row yang kedua, 3 darab 0, 0 tolak 2 sama dengan negatif 2, so negatif. So positif darab dengan negatif akan dapat negatif. Okey. Kemudian untuk kolom yang ketiga ataupun section yang ketiga ni, okey, saya akan ambil nombor 1 lah, okey. Nombor yang besar, lebih besar daripada 2/3, kita boleh ambil 1. So 1 tambah 3 sama dengan 4. So sini adalah positif. Kemudian 3 darab 1 sama dengan 3, 3 tolak 2 sama dengan 1, so positif juga. So positif darab dengan positif akan dapat positif. Kemudian kita tengok kita punya inequalities ni. So itu dia mau greater than 0. Greater than 0 meaning that positive. So kita akan bulatkan yang ini dan yang ini. Dalam exam kena tunjuk bulatkan supaya pemeriksa tahu kita pilih yang mana satu. Kemudian barulah kita tulis kita punya jawapan. So jawapan dia, kalau soalan mahu dalam interval form, kita akan tulis macam ni. Okey, salin balik saja yang ini. Okey, salin balik saja yang ini, salin balik saja yang ini. So negatif infinity sampai negatif 3, union 2/3 sampai infinity. Ingat, untuk final answer always tulis union. Kita tak pernah tulis intersection. Untuk final answer sahaja. Kemudian untuk solution set, okay, kita akan buat braces. X is such that x is less than negative 3 or x is greater than 2/3. Kemudian braces. So inilah jawapan dia untuk soalan B.